Misalnya dengan cuka ke dengan apa, kau tak boleh. Itu nombor satu sekali kita nak cerita mazhab dia tu dulu. Sebab bila belajar Sahih Bukhari ni nak tahu hak dia. Hak orang lain tu nombor dua, hak dia. Hak dia macam gitu. Yang pertamanya darah tu najis. Tapi darah ni bukan semua darah juga. Bukan semua darah juga. Dulu kita sudah jumpa dah, bagi Imam Bukhari yang membatalkan air sembahyang ialah dan najis juga kalau hak keluar daripada tubuh manusia ni, iaitu melalui qubul dan dubur. Mestilah difahami bahawa maksud qubul ialah saluran hadapan itu. Tak kira lah saluran air kencing ke, saluran keluar darah haid ke, keluar orang ke, ketika melahirkan anak tu, tak kira. Mana pasal dia ada beberapa saluran kan di situ, bukan satu saja. Maknanya termasuklah itu maksud qubul. Bukan qubul ni maksudnya saluran air kencing tu saja, tidak. Kalau lelaki itu memanglah satu je lah zahirnya. Tapi kalau perempuan, kedua-dua saluran itu dipanggil qubul. Mana yang keluar daripada kedua-dua saluran itu, kalau yang biasa keluar, kalau yang biasa keluar dan keluar itu secara normal, tidak dalam bentuk sakit, penyakit, itu yang membatalkan air sembahyang. Itu juga najis. Kalau tidak ada keluar darah, kalau keluar darah, nanti akan datang, kita akan tengok darah haid, itu menandakan kesihatan. Sihat, seseorang itu sihat. Dan biasa keluar normal. Hak tidak keluar darah haid tu, hak tidak normal. Dengan sebab itu, bila keluar darah haid melalui qubul, najis lah, dan batal lah air sembahyang. Batal air sembahyang. Gitu. Tapi kalau darah istihadah, tu tengok, darah istihadah bukan darah haid. Bila bukan darah haid, selain daripada darah haid, ia bukan normal, bukan menunjukkan, menandakan kesihatan seseorang itu, tidak. Bahkan penyakit. Maknanya dia tu tidak tubik secara normal, bukan hak biasa. Bila bukan hak biasa, walaupun daripada saluran yang sama, bagi Imam Bukhari tidak najis dan tidak membatalkan air sembahyang. Hak dia dulu, hak dia dulu. Tak batal air sembahyang. Itu kalau keluar melalui saluran tu. Kalau air dulu kita sudah bincang dah ni, cuma ulas semula untuk ingat semula. Kalau air kencing pun, kalau keluar melalui pembedahan kok perut misalnya, masuk dalam beg dia tu, itu tidak membatalkan air sembahyang bagi Imam Bukhari. Sebab apa? Sebab tidak keluar melalui saluran biasa dan cara biasa. Kalau sihat tidak lagu tu. Dia dan kebaikannya, iaitu orang yang sakit ni tidaklah penat kena ambil air sembahyang, semacam. Itu kelebihan dia. Tidak penat. Dahlah dia tu sakit kan, diuji dengan sakit, tiba-tiba kena acak pula ambil air sembahyang, kena basuh, kena gitu gini. Terutamanya orang yang mengalami masalah lagu sadi lah. Duduk erek, kita kata duduk bergajabir ni, gimari, penat tu, susah tu, perasaan pun terganggu. Lepas tu dia tiba-tiba kena ambil air sembahyang semua. Itu dari segi kebaikan dianya, kelebihan dianya, tidak menyusahkan. Imam Bukhari berpendapat kalau hak lain selain daripada ni, walaupun melalui jalan yang sama, tapi tidak menunjukkan kesihatan seseorang, tidak hak biasa, tidak batal air sembahyang dan tidak najis. Bila dia sebut darah di sini, itu darah yang dimaksudkan, hak kena basuh, hak najis. Adapun hak lain-lain, misalnya kita luka, dulu kita sudah jumpa dah, bincang dah juga, duduk tengah sembahyang, cabut anak panah kan, mestilah darah banyak, dia tunggu sembahyang. Nabi SAW tak ada kata kena sembahyang semula,
batal dah sembahyang bukan najis. Sembahyang apa dia tak ada guna dah. Tak ada. Imam Bukhari pegang hak tu lah. Darah tu tidak najis. Dan tidak batal air sembahyang. Kalau batal air sembahyang, apa guna sembahyang? Tak ada teguran daripada Nabi SAW. Tak ada teguran tu menunjukkan sah lah, boleh lah lagu tu. Itu cara dia pegang. Dulu sudah bicara. Sekarang ni bila dia sebut darah, maksudnya darah bukan hak tu, hak lain. Sebab kita tahu mana. Kalau orang yang mengaji bahasa Arab, dia faham. Alif lam sebutir, ghuslid dam, ad-dam, alif lam. Hak tu sebutir tu menunjukkan darah ni darah yang khusus. Ada darah tertentu yang dimaksudkan. Bukan semua macam darah. Macam Imam Abu Hanifah, dia kata kalau keluar darah kat hidung, keluar darah hidung, batal sembahyang. Imam Bukhari kata tak. Tak batal. Sebab keluar darah daripada tubuh manusia tak batal. Ada kesenangan juga kepada doktor-doktor misalnya. Dia duduk berubah orang, ni ada ngecik sana sini, gaduh lagi, dia penat lagi, susah. Tiba-tiba mayat tengok darah. Mayat semula dah. Kalau habis waktu dah kena qada. Sebab tak jadi dah sembahyang tadi. Susah. Tapi kalau pendapat Bukhari ni kita tengok mudah, senang. Tidak penat di situ. Tidak penat. Darah nifas, darah wiladah ni hak biasa, hak natural, dan normal. Hak tu batal air sembahyang dan najis lah hak tu. Kalau tidak lagu tu, misalnya darah istihadah, keluar melalui saluran yang sama tapi tidak najis, tidak batal air sembahyang. Inilah pendapat Imam Bukhari dan juga pendapat Imam Malik. Dulu sebut dah. Inilah disebutkan. Tetapi beza pendapat lah. Tadi kita rayak dia, orang lain kata tak, darah macam Syafi'i kau siapa kau membatalkan air sembahyang kalau banyak. Dan darah itu najis, sikit pun najis. Kena bersih. Kalau sembahyang dalam keadaan ada darah tak sah sembahyang, sebab najis ada. Sebab dalam Quran sebut tentang darah tu, au damam masfuhan fa innahu rijsun. Dia sebut najis. Daman masfuh. Daman masfuh ni darah yang mengalir ni tidak semestinya mengalir melalui kubul sahaja. Mana-mana bahagian pun boleh mengalir darah. Dia pakai hak tu. Imam Bukhari pakai hak tu juga. Tapi dia kata tu bab lain, tu bab makan tu. La ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bih. Kalau kita baca ayat tu, bab dia tu kata bab makan, bukan bab nak cara najis. Rijsun itu dari segi dia tu tak boleh makan, kotor. Bukan dari segi apa nama ni, najis zahir dia tu tak. Dengan arti kalau kita sentuh bangkai, misalnya kita sentuh bangkai, jadi cemar ke tangan kita, batal ke air sembahyang kita dengan sebab sentuh bangkai? Tak. Tapi kotor. Begitu juga apa ni, kita kata dadah, memabukkan, menghilangkan akal. Tapi kalau sentuh, bahkan kalau bubuh dalam poket sembahyang pun tak batal air sembahyang. Sembahyang pun tak batal. Walaupun dia orang panggil najis dadah, orang panggil, tapi tak batal. Gitu. Supaya juga di sini tak boleh pegang. Ayat tu tak terang, kata dia. Hak terang tak boleh makan darah, minum darah tu tak boleh. Hak tu terang. Hak tu semua terima hak tu. Tapi dari segi hak tu nak kata darah dan menyebabkan dalil menunjukkan najis darah tu, tak boleh, tak kemah. Apa lagi, ada hadis hak sebelum pada ni kan kita sudah tengok dah. Sahabat duduk sembahyang, dia pecek apa ni, bisu dia. Ada yang pecek apa ni, jerawat dia, darah. Dan dia tak kisah, dia terus sembahyang. Ada yang darah mulut, dalam mulut ni penuh, mulut dia peluh ludah penuh darah, tapi dia tak ambil air sembahyang, dia terus sembahyang. Ada juga. Ini semua selain daripada hak tadi, hak kena panah tadi, hak tu tentu banyaklah darahnya, takkan tidak darah mengalir. Hak tu kena panah 2-3 kali, mestilah darahnya mengalir.